Terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan kerana masih bersama dengan kami Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Kekasih Isteri dan Ibu. Amat rugi kalau tuan-tuan tak ikuti sampai habis sebab tajuk kita memang berkaitan dengan diri kita sendiri, sama ada kita seorang kekasih, isteri ataupun ibu, terbabit juga dengan suami ataupun bapa. Barangkali isu suami rogol isteri belum habis lagi ni. Saya rasa masih panas lagi bila kita bagi Datuk F lah mencelah pula bagaimana isu rogol suami rogol isteri ni. Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Fauzi. Inilah ya. Bagaimana timbulnya kisah rogol isteri ini ialah rogol bila sesuatu hubungan seks itu dijalankan dengan paksa, isteri tak reda. Ini berlaku sebenarnya, boleh berlaku walaupun dengan suami isteri apabila kedua-duanya tak tahu tanggungjawab. Suami tak tahu tanggungjawab, isteri pun tak tahu tanggungjawab. Kalau isteri tahu tanggungjawabnya iaitu meredakan, kalau suami nak maka tak timbul rogol. Dan suami pula ini dia. Ikut kajian psikologi, orang perempuan sangat bersedia untuk mengadakan hubungan seks dengan suaminya kalau dia rasa bahagia, dia dapat cinta. Jadi, petang bergaduh, disepaknya isterinya, malam nak ajak tidur sama. Itu yang isteri tak reda. Sebab dia masih terluka, tercalak. Ini isu yang kadang orang lelaki terlupa. Ya, awak isteri, awak kena. Ini dia. Ini lelaki yang, kalau suami yang rogol isteri, dia susah bahlul. Bukan toyol, bahlul. Memang bahlul. Ya? Jadi, sebab orang perempuan ni, saya ada kes yang saya counsel di mana dia sakit. Memang sengsara kalau hubungan seks. Tapi dia kata, saya reda sangat melakukan hubungan seks dengan suami saya, bersanggaman dengan suami saya. Sebab suami saya pengasih penyayang. Dia ni orang yang adil, romantik, dia tolong. Saya memang bersedia. Walaupun saya sakit, saya bersedia. Ya, mana tak timbul pun kisah rogol. Ya, sebab dia reda. Cuma akhir kalam dari saya untuk kisah rogol ni. Ya, orang perempuan yang suaminya baik, yang suaminya hebat, bertanggungjawab dan romantik macam Datuk J ni. Ya. So, ingat ya, pesannya ialah datang sebelum dipanggil. Ya, pergi sebelum disuruh, buat sebelum diarah. Sekarang ni arah ya. Dan yang penting beri sebelum diminta. Tak ada kena rogol insya-Allah. Ya. Allah, terima kasih Datuk. Ya, saya bila lihat Datuk J ni saya teringat insan-insan yang berkumis tebal. Laku sekarang Datuk, laku, memang laku. Mungkin Datuk nak tweet sikit tentang isu ada lagi ke Datuk? Ataupun mungkin saya sebutkan begini dan musi ya. Dalam banyak pengajaran hadis yang tersirat banyak pengajaran yang patut kita faham. Kalau dalam biasanya dalam kebiasaan Melayu kita lah ya, lepas daripada majlis akad nikah ni, pasal Ustaz Fauzi kata ni minggu-minggu nak kahwin ni. Jadi elok-elok kita war-warkan sangat minggu-minggu kita hidupkan minggu ni dan minggu-minggu yang akan datang. Dia akan ada sana taklid. Di antara taklid itu apabila saya meninggalkan isteri saya dengan tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Dalam pengertian bahawa boleh jatuh talak dengan mengadu dia kepada qadi apabila dia tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Maksudnya nak beritahu kepada kita bahawa apabila kegagalan suami memberikan tanggungjawab nafkah zahir dan juga nafkah batin, maka dia boleh pergi mengadu untuk mendapatkan penceraian daripada qadi. Ini dia antara faktor yang boleh dia minta untuk diceraikan. Dalam pengertian yang begitu dalam, maksudnya suami kena bagi tanggungjawab. Maka sebab itu kalau suami melaksanakan tanggungjawab batin ini, tak timbul satu persoalan yang rogol tadi. Dan isteri pula, Nabi peringatkan pula. Barang siapa isteri-isteri yang meninggalkan tempat tidur suami mereka tanpa keizinan, maknanya dalam keadaan tak diredai suami, tempat tidur tinggal tu maknanya tuan-tuan bukanlah kata pergi market, pergi tak. Maksudnya pada malam hari ya, dia meninggalkan tempat tidur yang sepatutnya dia bersama dengan suami untuk tidur di situ, maka dalam keadaan tak redha, sehingga kata Rasulullah, malaikat melaknat sampai ke siang hari. Maksudnya kedua-dua hadis ini kedua-dua keadaan ini mempertautkan kepada kita bahawa tanggungjawab masing-masing perlu ada kesediaan, perlu ada persiapan. Maka sebab itu tak timbul yang Datuk kata tadi, kalau bila mana kita dah bersedia, berlakunya apa yang kita katakan rogol di antara suami dan isteri. Terima kasih Muzi. Terima kasih Datuk J. Banyak lagi lah isu-isu yang bakal kita katakan. Barangkali ada lagi penyoal kita, silakan untuk soalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hajah Gazila binti Ghazali ingin mengajukan satu soalan kepada Dato' ya, dari sudut psikologi, di mana terdapat anggapan sekarang ini banyak juga berlaku ya perkahwinan di antara orang muda dengan pasangan yang berumur, dan juga setengah-setengah wanita ya berpendapat bahawa lelaki yang berusia lebih matang dan stabil dari segi ekonominya ya, dan suami yang lebih berusia juga dikatakan
lebih romantis? Terima kasih. Tengok Datuk ya. Dia tengok Datuk saja. Sesuai soalan. Datuk berusia tapi romantis Datuk. Apa pandangan Datuk soalan tadi? Terima kasih yang bertanya tadi tu. Aja sangat baik soalan tadi. Memang betul lah, orang tua ni romantik ya. Dia sabar, dia sabar. Dia sabar sebab dia tak boleh selalu dia sabar. Dia kokoh. Kadang kena bertongkat-tongkat. Tongkat Ali, tongkat Jamil, macam-macam tongkat lah. Ya. Kadang kopinya, kopi jantan. Contoh-contoh lah ya. Baik, memang secara umumnya dari segi kacamata umum ke psikologi ke, orang tua ni memang biasanya lebih sabar, lebih stabil dan sebagainya. Ya, sebab fitrahnya gitu. Cuma orang tua laki-laki berkahwin dengan orang perempuan muda dianggap normal lah dalam masyarakat kita tuan dulu ya. Tetapi kalau orang perempuan tua ya berkahwin dengan orang laki-laki muda tak normal dan bahaya, tak normal. Ya. Tapi sebenarnya konsep skufu tu sebenarnya dalam konteks umur pun kena masuk sebenarnya. Ya, skufu dalam kacamata Islam tu masuk juga isu umur. Ya, tapi bila timbul isu bahawa pasangan laki-laki lebih tua berkahwin dengan orang perempuan yang lebih muda, ya, memang ini kadang jadi satu kata tu penerimaan masyarakat. Sebab ikut kajian di Lembah Kelang didapati bahawa orang perempuan berumur 28 tahun ke atas ya, yang berjumlah mungkin 200-300 ribu ya, mereka redha berkahwin dengan orang lelaki yang 40 tahun ke atas. Macam Datuk J lah ya, saya dah 50 tahun ke atas, orang tak nak dah ya, dah kurang saham ni 40 ke atas ni ya, general pula tu memang artinya kukuh lah, kukuh, ada senapang dan sebagainya ya. So gitu ya. Jadi apa nak buat? Apa nak buat kalau pasangan laki-laki itu sudah berumur, ya, pasangan perempuannya masih muda? Ini ada 2-3 perkara untuk mensiasatikan dalam konteks psikologi. Satu, orang laki-laki itu kena meremajakan dirinya. Jadi Datuk J ni kena exercise ya, kena makan telur dengan madu. Contoh-contohlah ni, meremajakan dirinya. Artinya katalah ambil orang 40-an ya, laki-lakinya dan perempuannya 20-an. So yang 40-an ni kena meremajakan diri sampai umur 30-an. 35 ke. Yang orang perempuan pula kena mendewasakan dirinya. Lebih dewasa, lebih menuakan dirinya. Bau ngam. Ya, bau ngam dia punya keserasian dari segi zahir dan batin. Itu satu perkara lah. Dan kena faham pula cita rasa. Kena faham cita rasanya, cita rasa orang dewasa ni. Dan orang laki-laki ni pula kena faham cita rasa perempuan muda ni. Kena faham. Ya, dia suka shoppingnya begini. So, kena shopping dia kena ikut jalan tu, kena ikut. Ya, dia naik juga. Kena jalan. Yang sibuk nak cari yang muda siapa? Dan yang penting juga ialah, ini yang saya nak sebut, satu perkara yang kadang tak disebut. Saya sebut dalam konteks ilmiah ya, dan psikologi dan ilmiah. Rupanya, ini Allah punya hebat. Rupanya, syahwat fizikal itu dikaitkan dengan kekuatan mental ya, dan kekuatan produktiviti dan prestasi. Ramai orang tak faham ni. Jadi tenaga daripada syahwat sebenarnya kalau dijalankan dengan betul antara suami isteri, maka laki-laki itu akan bertambah kuat, akan bersemangat, mindanya lebih hebat, prestasinya lebih cemerlang, ya, produktivitinya lebih hebat. Jadi itu sebabnya kajian di barat menunjukkan bahawa suami isteri yang kerap melakukan hubungan seksual dengan cara yang sehat, maka prestasi meningkat, penyakitnya sembuh, badannya sehat, umurnya dengan izin Allah bertambah panjang. Itu hebatnya. Ya, hebatnya perkaitan antara hubungan seksual itu dengan perkara-perkara lain yang kadang-kadang kita tak jangka pun. Justru, ni dia. Ya, bila kita nak memilih pasangan, ya, kena ingat bahawa jangka hayat satu di tangan Allah. Tapi jangka masa untuk aktif dalam seksual itu juga kena diambil kira. Jadi Datuk J, kalau misalnya minat dengan orang muda, kena bersedia. Ya, kena bersedia. Dari segitu supaya dapat faham. Ya, dan ingat, cuma pesan saya lah. Orang lelaki yang sudah berumur ni, walaupun dia manja, romantik, sabar, berpengalaman, matang, tetapi mula cerewet. Sebab dia dah banyak kadang-kadang sifat-sifat atau tabiat-tabiat lama, mungkin baik atau buruk, yang susah nak dibuang atau dikikis, maka kadang isteri yang masih remaja itu kena segera faham. Kalau tidak, mudah konflik rumah tangga sebab orang tua ni cerewet tahu. Cerewet, ya. Setahu saya lah, saya belum tua sangat tapi dah mula cerewet. Wallahualam. Ya, nampaknya tuan-tuan, Al-Kuliah semakin panas, apapun kita berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana setia bersama kami sampai ke penghujung rancangan insya-Allah, dan kita masih bercakap tentang kekasih, isteri dan juga ibu. Dan pada petang ini saya sambung sikit ya, Datuk J, kalau kita lihat pasangan yang paling romantis dah pastilah
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isteri baginda. Dan disebut tadi ya, suami berusia dan isterinya sangat muda, ibarat macam Nabi dengan Aisyah lah. Ya, dan boleh tak Datuk je ceritakan bagaimana romantisnya pasangan Nabi dengan isteri-isterinya? Silakan Datuk. Terima kasih saudara pengurusi, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita melihat ya, sebenarnya kalau membicarakan soal romantis Rasulullah dengan para isterinya, saya merasakanlah ya, romantis Nabi ini bukan, orang selalunya bila sebut romantis ni dalam bahasa begitu percakapan, tapi tak, Rasulullah ini romantis dalam bahasa percakapannya, tingkah lakunya, teguran sekalipun romantis. Nabi menegur dengan bahasa yang cukup baik, dengan kalimat-kalimat yang bukan, kalau kita ni menjegah-jegah aja, dah sampai kepada satu tahap dah tak boleh nak bersembang elok dah, suara dah naik tinggi-tinggi belaka dah, dan kalimat-kalimat yang keluar pun yang bukan lagi kalimat-kalimat yang baik, yang kita pun tak tahan dengar, dan kalimat itu akan kekal. Kadang-kadang terpahat dalam benak pemikiran kan. Dia terasa suami dia pernah sebut, dia teringat bahawa isteri dia pernah sebut kepada dia satu kalimat yang pelik-pelik. Kan, yang tak perlu saya sebutkan, tapi begitulah yang selalu kita sebutkan. Rasulullah tak, dalam tegurannya hebat, dalam marahnya pun hebat, romantis, dalam perlakuannya romantis, dalam perjalanan kehidupan setiap hari romantis, masa makan pun romantis, semuanya. Sehingga kalau tidak sebegitu romantis, masakan Nabi katakan kepada kita, baiti jannati. Nabi kata, my house my heaven, my house my paradise, rumahku adalah syurga aku, kata Nabi. Kalimat ini terlahir bukan kerana waktu Nabi duduk dengan Aisyah, waktu Nabi dengan Safia, waktu Nabi dengan banyak lagi para isteri yang lain, rumahnya hebat tak? Nabi pernah hidup rumah hebat perempuan ya. Waktu Nabi mula berkahwin dengan Khadijah, perkahwinan dengan seorang janda hartawan yang begitu hebat, yang dikenali kekayaannya, sehingga Nabi sendiri membawa barangan dagangan. Nabi pernah hidup di rumah hebat. Sebab itu tak salah. Silakan. Rumah yang hebat, kita nak duduk dengan suami dan isteri, tetapi kehidupan juga bukan rumahnya saja hebat, orang yang berada dalam rumah itu juga perlu hebat. Kalau Nabi tadi kita katakan dalam tegurannya romantis, betapa kita melihat Rasulullah nak tegur isteri, ialah dalam rumah tangga. Saya teringat Datuk Fadilah selalu sebutkan, kalau tak ada cemburu ni, tak betul lah, tak betul. Kalau isteri, I tak kisah pun, I open minded, gitulah kan. Jadi kemana nak pergilah dengan siapa, itu pun satu hal juga kan. Kena ada juga hal-hal yang berkaitan kecemburuan yang punya batasnya, jangan sampai terlajak. Sebab kalau kita tak ada cemburu ni, maknanya tak ada kasih sayang, tak ada sayangnya kepada pasangan. Suami pun serupa, isteri pun serupa. Tapi harus ada batas-batasnya, jangan sampai kepada melampau. Dan begitu juga balik pada tadi, Rasulullah nak menegur Aisyah dalam kesilapan. Maka Nabi pernah sebut dengan kalimat waktu Aisyah menyebut kepada salah seorang daripada isteri itu, oleh kerana salah seorang isteri Nabi itu dia ni pandai masak, Sofia pandai masak, tetapi agak rendah orangnya, tubuhnya agak sedikit rendah. Maka kata Aisyah, kamu suka sangat ke perempuan yang rendah tu? Kan? So kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kalimat itu dicampurkan dengan air lautan ya Aisyah, nescaya akan hitamlah air laut tersebut, kerana tak baiknya kalimat yang kamu gunakan untuk Sofia tadi. Cantik. Kalimat itu diingati sehingga sampai kepada kita. Hari ini kita amalkan. Tapi kalau kita lah ya, disebutkan tentang yang satu lagi kan, memanglah bahasanya cukup-cukup suami pula. Bahasanya tak ada lah, bahasa pelempang je dah. Apa saya maklum lah, sayang kepada isteri yang, tak tahulah Datuk ya, orang yang dua ni dia nombor dua tu sayangnya pula. Ada pengalaman? Tak ada lagi lah. Dengar cerita gitulah. Dengar cerita. Jadi kalau itulah keadaan yang kita perhatikan, bahawa bagaimana Rasulullah mengajar dalam teguran. Dan begitu juga Rasulullah sewaktu dengan anak cucu. Kita tengok anak cucu ya, yang saya nak sebut sikit, hubungan sampai ke cucunya, nampak romantis. Nabi tengah semayang. Tuan-tuan, kita kalau semayang ya, anak melintah depan ayah tengah semayang, dilempar-lempar anak tu, kan? Dimarah-marah anak tu, ditegur-tegur anak tu dengan bahasa yang tidak baik. Tetapi Rasulullah, hal yang dibolehkan oleh Islam, oleh kerana Hasan Husain ni bersih, datang naik atas belakang Nabi waktu tengah semayang, sehingga lambat Nabi bangun untuk sujud. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah tadi sujud difardukan, diperintahkan untuk dipanjangkan? Nabi kata, tak, aku tadi sujud lama kerana nak mengizinkan dua orang cucu aku tadi naik atas belakang. Sebab kalau waktu naik tu terus bangun, kan jatuh cucu tu pula, kan? Bukan persoalan sayang tu, tetapi oleh kerana hukum boleh untuk naik berada situ, Rasulullah membiarkan. Kerana sayang kepada cucu. Mungkin kita kata sayang cucu sampai biar begitu semayang. Tak juga. Rasulullah ada ketika Hasan Husain termakan buah-buah daripada hasil zakat yang disimpan di dalam tempat Baitul Mal. Makan buah kurma.
Nabi masukkan jari, tangannya, keluarkan buah kurma sebiji tadi dalam mulut Hasan Husain. Apalah sangat dengan sebiji kurma. Tapi Rasulullah kata, kamu ahli keluarga Nabi, kamu ahli keluarga rumah Rasulullah, Ahlul Bait, tidak layak dan tak dibenarkan untuk makan daripada wang zakat. Tengok betapa keindahan Rasulullah, romantis dalam menegur, romantis menegur isteri, romantis dalam menegur cucunya sendiri, dan begitu juga dalam proses pendidikan. Dan banyaknya Rasulullah memuji dengan pujian yang cukup cantik, kan? Kita dengar cerita selalu perempuan ya, diceritakan bahawa Aisyah tu dipanggil dengan Ya Humaira sebagai orang yang pipi merah. Kan isteri pun kalau tak merah pun kita panggil pipi seronok juga dia, kan? Tapi kalau hitam kita panggil hitam, tak pernah seronok lah pula. Tapi naknya gambarannya, dia mencari kalimat-kalimat, memberikan sesuatu yang sehingga orang bangga dengan kalimat yang digunakan. Romantis dalam semua kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ji. Memang jawapannya romantis sangat-sangat. Datuk F pula ya. Boleh tak buat kesimpulan dalam 1 minit setengah tu, silakan. Perbincangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dapat keberkatan dalam rumah tangga ya, kalau kita boleh simpulkan ya, kita kena ingat tanggungjawab. Orang perempuan, isteri ya, tolong lebihkan suami lebih dari segala-galanya, lebih dari mak bapak, lebih dari adik. Insya-Allah berkat. Dan suami pula walaupun sudah berumah tangga, kena lebihkan mak, ya, lebih daripada isteri dan orang lain. Ini satu perkara lah. Yang keduanya ialah nak berkat rumah tangga untuk hebat, jadi kekasih isteri dan ibu itu yang serentak, ya, kena patuh perintah Allah. 99%, 99% kes yang datang ke saya untuk minta kaunseling rumah tangga yang bobrok, berkonflik dan berantakan ialah suami atau isteri dua-duanya tidak patuh kepada perintah Allah. Dan yang ketiganya yang secara simpulan ialah untuk memberkati rumah tangga supaya bahagia dan redha Allah, tolong bawa ke dalam rumah tangga rezeki yang berkat. Rezeki kena berkat, ya, yang halal. Dan ingat tu ya, tolonglah bermaaf-maafan setiap malam sebelum tidur. Pegang tangan agar dosa gugur celah-celah jadi. Sebelum pegang yang lain, pegang tangan dulu. InsyaAllah, ya, wallahualam. Terima kasih Datuk Mullah Kamsah dan juga Datuk Jamil Khair. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah kesudahan kekasih isteri dan ibu, ya. Mudah-mudahan kita faham dan mudah-mudahan kita buat muhasabah diri supaya kita menjadi insan yang terbaik, insya-Allah. Suami terbaik, isteri terbaik, kekasih terbaik dan juga ibu dan bapa yang terbaik. Apapun tuan-tuan, serangkap pantun daripada saya. Hidup bersama isteri biarlah sopan. Jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang penghubung hati, kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Dari kasih